Akta tabung haji akan dipinda, aset pula diserah semula. Pembelian panik rencatkan usaha kawal beras di pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Akta tabung haji akan dipinda semula dan dibentangkan kepada jemaah menteri selewat-lewatnya Januari tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia perlu bagi mempertingkatkan kecekapan pengurusan lembaga tabung haji TH. Saya rasa penting untuk memulihkan semula segala keyakinan kepada tamu haji. Keduanya meminda akta tamu haji yang begitu lama, memenuhi maqasid yang saya rasa diperluaskan lagi, ya. Bukan saja dari segi pengurusan, kecekapan, tetapi juga untuk membolehkan ia berfungsi untuk memberikan penghayatan kepada ibadah haji itu sendiri. Perdana Menteri melancarkan sambutan ulang tahun Jubili Intan Lembaga TH yang ke-60 di Menara TH, Kuala Lumpur. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan akan menyerahkan aset tabung haji TH yang sebelum ini dipindahkan kepada syarikat tujuan khas pada tahun 2018. Datuk Seri Anwar menjelaskan penyerahan semula aset ini berikutan pengurusan TH yang semakin baik. Dan setelah meneliti perkembangannya dan bincang dengan Menteri dan juga Tan Sri Azman, saya telah beritahu daripada awal bila saya ambil alih jawatan ini, mengatakan bahawa sebaik tabung haji itu diurus dengan baik dan meyakinkan seperti yang berlaku sekarang, tahniah kepada rakan-rakan, maka Kementerian Kewangan akan memulakan perbincangan supaya menyerahkan semula semua aset yang kini diamanahkan kepada Kementerian Kewangan. TH terus dilihat sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan simpanan pendeposit serta urusan haji yang efisien sehingga menjadi model ikutan pelbagai institusi luar negara. Mengenai rombakan Kabinet, Perdana Menteri menjelaskan ia bukan perkara mendesak kerana hanya melibatkan kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Haji Agung ni saya memang mingguan. Mungkin. Saya nanti fikir tengok. Tapi tak mendesak sangat sebab yang 01 dan ini sedang saya dah minta Menteri Amizan dengan Fuziah ada untuk memberikan perhatian. Sebelum ini, media melaporkan kemungkinan akan berlaku rombakan Kabinet dalam masa terdekat melibatkan beberapa kementerian dan ia hanya akan dilakukan selepas pilihan raya kecil PRK Pelangai pada 7 Oktober depan. Caj dikenakan terhadap peniaga yang menggunakan platform kod QR Duit Now tidak akan membebankan golongan berpendapatan rendah. Perdana Menteri memberi jaminan berkenaan berikutan kebimbangan para peniaga berhubung kadar yang bakal dikenakan pengendali platform tersebut PayNet mulai 1 November ini. Itu saya dah bincang dengan Governor semalam dan mengikut dia, penjelasan yang diberikan tidak dikenakan bagi golongan bawahan. Dan itu keputusan tu bank negara lah, tak boleh. Bank negara ada tugas dia biar dia jalankan tugas dia. Jadi sekarang yang penting tidak bebankan golongan pendapatan rendah dan menengah. Perdana Menteri menyatakannya ketika melawat pameran Post Normal Times di Kuala Lumpur. Setakat ini, 3 bank iaitu Maybank, CIMB dan Public Bank mengecualikan caj QR Duit Now. Pembelian panik beras putih tempatan tidak sewajarnya berlaku kerana bekalan makanan ruji itu masih mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, pembelian panik dengan jumlah yang besar boleh merencatkan usaha kerajaan mengawal keperluan beras di pasaran. Beras itu ada. Kalau dia perlu
2 kampit sebulan, belilah 2 kampit. Bulan depan beli lagi. Jangan bila dia cemas, bila dia baca dalam blog berbagai-bagai, dia anggap 2-3 bulan lagi beras tak ada. Mereka beli 4-5 kampit. Bila 4-5 kampit itu, kalau sampai 2-3 bulan, beras itu pun akan rosak. Beliau ditemui selepas program lawatan kerja ke ladang kekal pengeluaran benih padi Felkra, seberang Perak, Pasir Salak. 11 lebuh raya melaksanakan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT mulai hari ini. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalinggi berkata pelaksanaan itu akan memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk membuat pembayaran tol. Sistem pembayaran tol secara terbuka. Maknanya open payment system itu adalah bukan hanya terhad kepada sebelum ini adalah kepada touch and go RFID aja. Ya, sekarang boleh juga digunakan debit card, credit card, Visa, Mastercard, ya. Jadi ini objektifnya adalah tak lain tak bukanlah untuk memudahkan pengguna buat pilihan. Sebab kalau terhad kepada 1-2 sistem sahaja, mungkin ada kadang-kadangnya dalam satu kad tu tidak mencukupi lah dalam akaun tu, jadi masalah. Jadi sekarang dah ada pilihan. Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyatakannya selepas merasmikan SPT di Plaza Tol Lok Yu, Lebuh Raya Sungai Besi, Besraya. Banjir di Kedah. Penduduk terjejas di 4 daerah menurun kepada 1,660 dengan 13 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah berkata, 2 PPS ditutup di Kubang Pasu Dewan PPK Lubuk Batu dan PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Changlun. 1 PPS di daerah Kubang Pasu masih dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Malau. Sementara di Kota Star, seramai 750 orang ditempatkan di 3 PPS. Di Pokok Sena juga 3 PPS beroperasi dengan 316 orang daripada 84 keluarga. Di Baling, walaupun banjir surut melibatkan pasca banjir kilat dan lumpur, seramai 529 orang daripada masih lagi berada di tempat PPS. Seorang wanita ditahan kerana dipercayai memuat naik komen keterlaluan di laman Facebook dengan niat mengaitkan seseorang. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat dalam kenyataan menyatakan suspek berusia 39 tahun itu ditahan di kawasan Endau, Mersing. Semakan mengenai hantaran itu telah dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi siasatan lanjut ke atas pemilik akaun Ida Ibrahim. Siasatan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan yang boleh disabit hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Turut disiasat mengikut peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Baik, kita beralih ke perkembangan Sukan Asia 2022 di Hangzhou. Kontingen Malaysia berjaya menambah 1 lagi pingat perak dan 1 gangsa pada hari ini. Pingat perak dihadiahkan oleh skuad sepak takraw negara menerusi acara regu berpasukan lelaki dan itu juga adalah pingat perak ketiga diraih kontingen Malaysia. Sementara itu, atlet gimnastik artistik negara Syarul Aimi Kamaru Hisam turut berjaya menghadiahkan pingat untuk kontingen Malaysia apabila meraih gangsa acara melombor lelaki. Ketika ini, Malaysia telah mengumpul 2 emas, 3 perak dan 6 gangsa. Perkembangan lanjut selepas ini dalam Stadium RTM.
bertemu kembali. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA berharap insentif yang menggalakkan pembelian rumah akan diperkenal semula dalam Belanjawan 2024. Ini termasuk dalam bentuk potongan cukai, geran serta kadar faedah lebih rendah yang mengurangkan beban pemilik rumah masa depan terutama pembeli kali pertama. Menerusi kenyataan REHDA, ahlinya turut memohon agar kempen pemilikan rumah HOC diteruskan. Pelaksanaan HOC bukan sahaja membantu ribuan rakyat Malaysia memiliki rumah, malah turut menyumbang kepada ekonomi negara. Kerajaan turut diharap akan terus menangani isu ketidakmampuan memiliki rumah di negara ini. Ini termasuk dalam menangani peningkatan kos input bahan binaan yang berkait secara langsung dengan kenaikan harga rumah. Pengurangan caj hartanah yang dikenakan oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan juga boleh menyumbang kepada pengurangan harga rumah ke paras mampu milik. Maybank memaklumkan tidak akan mengenakan sebarang yuran berkaitan duit Now QR buat masa ini ke atas vendor yang menerima pembayaran menerusi platform berkenaan. Menerusi kenyataan, Maybank menjelaskan pengecualian itu akan diteruskan sehingga diberitahu kelak. Justru semua peniaga boleh terus menerima pembayaran duit Now QR seperti biasa. Bank akan memaklumkan peniaga lebih awal sekiranya terdapat sebarang perubahan berkenaan kemudahan itu. Sementara itu, CIMB menerusi laman webnya turut mengumumkan pengecualian fee tersebut sehingga penghujung tahun ini. Sebelum ini, pengendali duit Now QR, Payments Network Malaysia Sdn Berhad, telah memaklumkan bahawa pemansuhan caj kadar diskaun pedagang MDR selama 4 tahun ke atas peniaga tamat pada 1 Oktober. Buat masa ini, pembayaran kad kredit, kad debit adalah tertakluk kepada MDR. Tenaga Nasional Berhad TNB terus memacu penghasilan tenaga boleh baharu TBB berskala besar dan inisiatif teknologi bersih dengan menerajui 3 projek utama di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional NETR. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Indra Baharin Din berkata, 3 projek tersebut merupakan Taman Solar Berskala Besar LSSP, Hybrid Solar Terapung Hidro HHFS serta pembakaran bersama hidrogen dan amonia. Ketiga-tiganya penting untuk memajukan agenda hijau negara dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Melaluinya, TNB merancang untuk menjana 3,000 megawat TBB menjelang 2040. Projek hibrid solar terapung hidro dilaksanakan dalam 4 fasa mulai 2023 hingga 2040. Antaranya membabitkan loji Temenggur dan Cenderoh di Perak. Manakala program tenaga hijau korporat pula akan memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk penyelesaian tenaga mampan di bawah projek Taman Solar berskala besar. TNB turut bergandingan dengan Petronas serta Mitsui and Chugoku untuk projek pembakaran bersama hidrogen dan amonia. Ketika ini, syarikat utiliti itu berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran 8.3 gigawatt tenaga boleh baharu. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan agihan pendapatan RM4.50 seunit bagi dana harga tetapnya Amanah Saham Malaysia ASM 3 untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2023. Pengagihan pendapatan itu membabitkan pembayaran berjumlah RM681.96 juta dan memanfaatkan 563,460 pemegang unit. Menurut kenyataan ASNB, pendapatan ASM 3 diperoleh daripada keuntungan yang direalisasikan, dividen serta pendapatan lain daripada pelaburan domestik dan antarabangsa. ASM 3 merekodkan RM653.88 juta pendapatan bersih terrealisasi. Agihan dana ini akan dilaburkan semula sebagai unit tambahan ke dalam akaun pemegang unit dan dikreditkan secara automatik bermula 1 Oktober 2023. Bagi memudahkan pengiraan pengagihan pendapatan, urus niaga ASM 3 ditangguhkan buat sementara waktu dari 27 September hingga 30 September 2023.
Tourism Malaysia membawa pengunjung meneroka alam menerusi realiti maya VR secara interaktif yang dibangunkan dengan teknologi Web 3.0. Menurut Pengarah Pengiklanan dan Digital Pelancongan Malaysia, Muhammad Roslan Abdullah, konsep pelancongan Metaverse ini seiring dengan perkembangan teknologi semasa dalam mempromosi destinasi menarik di Malaysia. We create a collaboration with Colors, in terms of to develop content to showcase, the product pelancongan di serata Malaysia. This is the strategy, the platform we're using, the digital platform, and then we create also the content. And of course, Mr. Thomas have a lot of follower. We need the follower to see the video, the experience in terms of the product pelancongan di domestik, dan mengajak ramai rakan-rakannya untuk terus serta melancong dalam negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pelancaran Let's Go MRXD musim kedua di Ibu Negara. Sementara itu, selebriti Thomas Kok atau lebih dikenali sebagai Mr. Zhao Dong menjelajah ke-12 destinasi menarik di sekitar zon tengah dan selatan Semenanjung pada musim kali ini. Mostly in southern part lah, macam Johor, Melaka, Pahang dengan Seremban, Selangor sekali lah. Sebab yang northern part dah best dah. And the view is very nice, the story is very nice. So everyone just go to YouTube, search Mr. XD. Mr. XD, Let's Go Mr. XD akan nampak lah season 1. So season 2 akan lebih banyak cerita, lebih banyak kopi dengan lebih banyak pemandangan. Dengan adanya teknologi VR ini, ia akan mendekatkan pengunjung dunia luar ke Malaysia melalui produk dan destinasi pelancongan termasuk Jambatan Pulau Pinang, Kelly's Castle, Masjid Terapung Kuala Perlis, Tanjung Piai, Menara Berkembar Petronas KLCC dan banyak lagi.